Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang skandal rasuah di Sabah yang membabitkan beberapa adun yang didakwa kononnya menerima rasuah. Ini pengakuan terkini daripada salah seorang yang disebut kononnya terlibat tersebut dalam pendedahan demi pendedahan. Video-video atau audio-audio yang kini menjadi tular. Salah satu daripadanya ialah daripada Adun Tempasuk. Namun demikian, Adun Tempasuk telah pun tampil memberikan jawapan dan penjelasan berkaitan video tersebut. Menurut Adun Tempasuk tersebut, beliau kata audio yang ditularkan itu adalah telah disunting. Siapakah Adun Sabah yang mendakwa audio yang ditularkan itu telah disunting? Seorang Adun Sabah membuat laporan polis menafikan kandungan sebuah rakaman video yang mengaitkan dirinya dengan dakwaan rasuah. Menurut Ketua Polis Kota Kinabalu, Kasim Muda, aduan tersebut diterima daripada Wakil Rakyat Tempasuk, Arsyad Bestari, yang mendakwa perbualan dalam rakaman tersebut telah pun disunting. Saya mengesahkan bahawa polis telah menerima laporan menafikan sebuah video yang tular melalui media massa akaun Kini TV. Laporan diterima daripada Adun Tempasuk Arsyad Bistari pada 17 November berhubung video berdurasi 1 minit 27 saat yang diterimanya melalui WhatsApp. Kes ini telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, katanya lagi. Seksyen 500 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan berkaitan fitnah, manakala Seksyen 233 merangkumi kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian untuk menyebarkan komunikasi yang dianggap menyinggung perasaan atau boleh menyebabkan kegusaran kepada orang lain. Kasim berkata, setakat ini, polis merekodkan kenyataan Arsyad dan sedang menunggu laporan daripada SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebelum mengambil tindakan lanjut. Untuk rekod, Malaysia kini telah menerima panggilan daripada seorang pegawai polis Kota Kinabalu yang meminta kerjasama wartawannya. Dia kata suaranya dalam perbualan itu telah disunting, kata pegawai polis itu ketika diminta mengulas mengenai penafian Arsyad. Arsyad, salah seorang Adun Sabah yang dikaitkan dalam siri pendedahan skandal rasuah oleh Malaysia kini yang melibatkan projek mineral di Sabah. Siri itu menyaksikan seorang pemberi maklumat mendedahkan beberapa rakaman audio yang menunjukkan beberapa ahli politik didakwa berbincang mengenai ratusan ribu ringgit rasuah sebagai balasan untuk menyokong projek tertentu. Dalam salah satu rakaman yang dikongsi pemberi maklumat dan diterbitkan oleh Malaysia kini, Arsyad kedengaran mengeluh mengenai projek lumayan yang disekat oleh seseorang yang dipercayai merujuk kepada Ketua Menteri Haji Jinor. Wakil Gabungan Rakyat Sabah GRS itu sejak itu mendakwa perbualannya dengan pemberi maklumat telah disunting secara berniat jahat. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang menyatakan bahawa apa yang dipaparkan dalam audio yang ditularkan itu mungkin telah disunting menggunakan teknologi terkini iaitu AI. Sekarang ini teknologi AI memang sangat luar biasa. Apa-apa saja pun boleh berlaku. Yang kita sangka benar ataupun tulen boleh jadi adalah palsu. Kebanyakan kali perkara-perkara yang jahat, yang tidak tepat adalah palsu. Pengakuan dan juga penafian daripada Adun Tempasuk ini merupakan penafian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Sabah.
Beliau kata, audio yang ditularkan itu telah pun disunting. Sekian dulu untuk kali ini, makluman dan juga pengetahuan kita semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah komen balas daripada Rubin Balang, seorang daripada beberapa adun yang disebut dan didakwa terlibat di dalam skandal rasuah membabitkan beberapa adun di Sabah yang didedahkan baru-baru ini. Namun demikian, Rubin Balang menyatakan tiada sebab untuk beliau harus disiasat. Dan hari ini, Rubin Balang membuat satu kenyataan yang mana dia kata, dia mengakui operasi perlombongan di Sabah sukar diluluskan dan membabitkan ratusan juta ringgit. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksudkan ini? Prosedur untuk mendapatkan kelulusan operasi perlombongan di negeri ini perlu melalui proses yang amat sukar, kata ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemabong Rubin Balang. Beliau yang juga naib presiden Gagasan Rakyat Sabah mengesahkan perkara itu bagi merujuk video tular disiarkan dalam sebuah portal berita tempatan baru-baru ini. Pada video itu, Rubin dirakam mengatakan, sukar untuk mendapatkan kelulusan perlombongan, walaupun ketika era pemerintahan Barisan Nasional BN atau ketika Tan Sri Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah. Anak pertama saya, bukan ahli parlimen Tenem, Ridwan Balang, mempunyai latar belakang dan pengetahuan dalam bidang perlombongan. Dan saya tahu dia pernah membuat permohonan perlombongan ketika pentadbiran Musa Aman. Ketika itu, tiada jawatan kuasa maupun jabatan negeri ditubuhkan kerana tiada pegawai yang berpengalaman. Tetapi apabila pegawai lebih berpengalaman bekerja dalam kerajaan persekutuan ditugaskan kembali ke Sabah, kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor menubuhkan jabatan itu, katanya dalam satu kenyataan. Media sebelum ini melaporkan satu klip audio dan 4 klip video memaparkan perbualan beberapa adun Sabah dengan individu dipercayai bertanggungjawab merakam klip terbabit tersebar di portal berkenan. Selain Rubin Balang, antara adun lain yang dikaitkan dengan klip audio itu adalah Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Adun Tempasuk, Datuk Muhammad Arsyad Bestari, dan Adun Tanjung Keramat, Datuk Insinyur Sahelmi Yahya. Beberapa adun di Sabah sebelum ini dikaitkan dengan kes rasuah apabila kandungan video dan audio berkaitan pemerolehan projek mineral tular dalam laman media sosial yang mendedahkan perkara itu. Rubin yang juga pengerusi Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sabah Sedco berkata, di sebalik penubuhan jabatan negeri baharu itu, proses untuk mendapatkan kelulusan akhir masih mengambil masa beberapa tahun dan memerlukan kos tinggi. Beliau berkata pemohon perlu mendapatkan surat minat dari Jabatan Tanah dan Ukur kerana kegiatan perlombongan membabitkan sumber asli. Selepas mereka bersetuju, bayaran 400,000 perlu dibuat kepada kerajaan negeri. Diikuti semakan lanjut untuk menentukan sama ada terdapat galian atau tidak. Langkah seterusnya memerlukan kebenaran lanjut daripada Jabatan Tanah dan Ukur atau Jabatan Perhutanan. Sebagai contoh, untuk memeriksa tanah seluas 809.4 hektar, perlu menggerudi sehingga 100 meter menggunakan mesin khas, namun ia tidak menjamin jumlah dan kualiti galian yang diterokai, katanya. Selain itu, Rubin berkata, proses terbabit mengambil masa selama beberapa tahun dan menelan belanja jutaan ringgit tanpa seberang jaminan kejayaan memperoleh projek perlombongan itu. Saudara-saudara sekalian, pengakuan dan pendedahan kali ini memang sangat
panas dan sangat bagus. Apabila Rubin sendiri mengakui operasi perlombongan di Sabah sukar diluluskan dan membabitkan kos jutaan ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim akhirnya berdamai, bersekutu dan bersahabat semula? Kalau ini benar-benar berlaku, apa pula pendapat kamu semua? Apa yang akan terjadi dengan negara Malaysia sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mahathir sekali lagi berdamai dan melupakan segala sengketa? Mungkinkah selepas pemergian Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Mahathir akan berubah kerana rakan baik beliau sudah dipanggil Allah? Selain daripada itu, yang akan menjadi tanda tanya ialah mampu lagikah Perikatan Nasional meraih undi lebih jika Tun Mahathir kembali bersekutu, kembali bersama, kembali berdamai dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Persoalan ini pastinya akan menggamit minat anda semua. Namun demikian, hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada mahkamah, yang mana mahkamah mencadangkan kes saman Dr. Mahathir dan Anwar secara mediasi. Peguam Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim berkata, mereka akan mendapatkan arahan mengenai cadangan itu. Mahkamah Tinggi di sini mencadangkan kes saman dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad terhadap Anwar Ibrahim diselesaikan menerusi mediasi. Peguam Rafiq Rashid Ali mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussein mencadangkan perkara itu ketika ia dibangkitkan untuk pengurusan kes hari ini. Pasukan peguam kedua-dua pihak memberitahu mahkamah mereka akan mendapatkan arahan anak guam mereka mengenai cadangan mediasi, katanya kepada FMT. Mahkamah kemudian menetapkan perkara itu untuk pengurusan kes lanjut pada 6 Januari tahun depan. Anwar diwakili Pobi Loy. Zahara turut mengarahkan kedua-dua pihak memfailkan dokumen perbicaraan mereka sebelum tarikh pengurusan kes seterusnya. Mahathir menyaman Anwar atas kenyataan yang dibuat pada Kongres PKR pada 18 Mac 2023 yang didakwa merujuk kepadanya seorang yang bersifat perkauman dan mendakwa bahawa dia telah memperkayakan keluarganya semasa memegang jawatan. Dalam tuntutan mahkamahnya, beliau mendakwa bahawa kenyataan itu dibuat oleh Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan oleh itu mempunyai kesan yang jauh lebih dahsyat ke atasnya daripada kenyataan serupa yang dibuat oleh rakyat biasa. Beliau juga berkata dakwaan itu telah menjejaskan statusnya sebagai negarawan dan bekas Perdana Menteri. Mahathir mahu Anwar menarik balik sebuah kenyataan didakwa berunsur fitnah yang dibuat mengenainya dan disiarkan di media arus perdana dan media sosial. Beliau berkata kenyataan Anwar yang didakwa berunsur fitnah bertujuan menjejaskan imejnya di mata masyarakat kerana ia dilihat dan didengari dalam spektrum yang luas. Beliau juga mahu Anwar memohon maaf tanpa syarat dan berjanji untuk tidak mengulangi kenyataan yang sama dan serupa. Saudara-saudara sekalian, tindakan mediasi bermaksud apa? Itu yang kita mahu tahu. Apakah maksud mediasi dalam kes ini? Mediasi itu bermaksud apa itu mediasi? Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau muafakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sesuatu penyelesaian.
Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan dan musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan daripada para pihak menurut maksud mediasi ini. Jadi, adakah Anwar Ibrahim dan Mahathir berdamai dan tidak akan meneruskan saman fitnah itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.